Okay, jadi ini adalah part yang ketiga untuk chapter 7. Kita pergi kepada marketable securities. Ya, remember that marketable securities dia termasuk dalam bahagian current asset. Okay, apakah marketable securities? Ia adalah aset yang boleh diliquidate kepada cash dengan cepat. Maksudnya, syarikat yang mempunyai excess cash, dia boleh invest dalam marketable securities dan apabila dia perlukan cash, dia boleh ambil balik investment tu dengan mendapatkan sedikit pulangan. Okay. Yang kedua, marketable securities ni boleh dibeli atau dijual on a public stock exchange or public bond exchange. Dia open. Ya. Yang ketiga, dia mature in a year or less. Ya, sebab dia short term, ya, dan syarikat boleh beli balik pada bila-bila masa. Dia boleh jadi dalam bentuk hutang ataupun dalam bentuk equity, modal. Ya. Yang kelima, include common stock, treasury bills, money market instrument. Itu adalah antara contoh-contoh marketable securities. Yang keenam, marketable securities held as a temporary investment are classified as current asset. Ya. Marketable securities ni of course dia ada yang stock, treasury bill tersebut. Mana-mana temporary investment dia masuk dalam current asset. Marketable securities are shown on balance sheet as short-term investment. Two most commonly held marketable securities adalah daripada government issue ataupun non-government issues. Tapi government issues biasa dia akan dapat return yang sedikit rendah sebab dia punya risiko juga rendah. Ya. Manakala non-government issues slightly higher yields. Ya. Sebab risiko dia sedikit tinggi. Apakah dia faktor-faktor yang influence the choice of securities? Ya? Dia ada beberapa risiko yang menyebabkan setiap jenis marketable securities tu berbeza-beza dia punya pulangan dia. Yang pertamanya adalah financial ataupun default risk. Ini adalah mengukur capabilities of issuer in paying interest. Ya? Sejauh mana orang yang issue marketable securities tu mampu untuk membayar interest dia. Ini default risk. Yang kedua adalah interest rate risk. Variability of rates that affecting returns of asset. Of course, kalau dalam ekonomi semasa, interest rate risk ini bergantung kepada kekuatan ekonomi sesebuah negara. Ya, kalau negara yang stabil ekonominya, interest rate dia biasa tinggi. Ya, apabila ekonomi tak stabil macam sekarang ni kita dengan isu krisis COVID-19, interest rate sangat rendah. Ya. Yang ketiga, inflation risk. Inflation risk ini adalah purchasing power, kekuatan untuk pembelian. Ya. Yang keempat, marketability ataupun liquidity risk. Ini mengukur kepada easiness to convert into cash. Sejauh mana sesuatu pasaran tu mudah untuk ditukarkan kepada tunai. Yang kelima adalah rate of return. Di mana kita dah belajar sebelum ni adalah risk and return trade-off. Kalau risk tinggi, return tinggi. Kalau risk rendah, return pun rendah. Seterusnya, kenapa perlu syarikat memegang marketable securities? Yang pertamanya disebabkan oleh substitute for cash balances. Ya? Maksudnya, kalau dia menggunakan marketable securities ini sebagai modal dia untuk menjalankan perniagaan. Dia ada cash yang lebih. Kalau dia tak letak mana-mana cash tersebut, idle, cash tersebut tak memberikan manfaat. Tetapi sekiranya syarikat
meletakkan dalam marketable securities, dia akan dapat return dalam wang tunai dia. Ya. Dan pulangan itu, duit tambahan itu, dia boleh menjadikan sebagai satu modal tambahan comparable dengan dia pinjam dekat bank lah. Ya. Yang kedua adalah temporary investment, where a return is earned while funds are temporarily idle. Seperti yang saya cakap tadi, ya, daripada cash tu dibiarkan tidak memberikan manfaat, dia laburkan dan mendapat keuntungan. Sekarang kita pergi kepada apakah jenis-jenis marketable securities yang ada. Okey. Kita ada treasury bills, kita ada treasury notes, ada treasury bonds dan juga bankers acceptance. Ya. Dan money market instrument is also a form of marketable securities. Ya. Pasaran wang. Ya. Pasaran wang ni di mana wang ni diniagakan. Ya. Contoh-contoh money market instrument adalah commercial paper, ya, di mana ia adalah untuk short term unsecured promissory note, certificate of deposit, ya, dan juga money market mutual fund. Ya. Ini adalah antara contoh-contoh marketable securities instrument. Jadi dengan itu habislah chapter 7, ya, working capital management. Jadi untuk chapter ni, student saya advise untuk rujuk kepada buku utama, ya. Buku ni yang awak boleh download secara percuma online, ya. Untuk working capital saya dah letakkan page-page dia, ya, dan ada juga soalan-soalan latihan di situ yang student boleh cuba. Dengan itu, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.